Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah, apa khabar semua? Ini merupakan sesi yang selanjutnya daripada sesi berkenaan dengan inspirasi daripada Al-Quran, lebih khusus lagi berkaitan dengan bulan Ramadan. Pada kali ini ingin saya menyentuh satu aspek yang penting para jemaah rahimakumullah berkaitan dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang saya rasa kita dah biasa sangat dengar hadis ini, bagaimana Nabi SAW menyebut esok di kubur para jemaah, malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat akan bertanya, ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu, siapakah nabi kamu, apakah kitab yang kamu ikuti, kan kita dah tahu soalan-soalan ini. Dalam riwayat yang kedua, ada sebahagian riwayat menyebut bahawa di antara persoalan yang malaikat akan ajukan adalah man imamuk, siapakah imam kamu, siapakah imam kamu. Nah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, apakah maksud Nabi SAW di sebalik hadis ini? Siapakah imam kamu? Bagi orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan kehidupannya berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Dia mampu untuk menjawab siapakah Tuhan kamu, siapakah nabi kamu, siapakah kitab yang kamu turuti, semuanya dia boleh jawab. Kerana keadaan ketika itu, yang bakal menjawab itu bukanlah lisan, tapi yang bakal menjawab itu adalah hakikat insan. Bagaimana hakikat diri kita? Adakah diri kita ini benar-benar mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, bahawa tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita ini tidak tunduk melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ikut melainkan Nabi SAW. Jadi hal keadaan insan, hal keadaan kehidupan kita di dunia dulu, itu yang bakal memberikan penyaksian siapakah Tuhan kamu, siapakah nabi kamu dan sebagainya. Di antara persoalan yang malaikat akan ajukan juga adalah man imamuk. Sayyidina Rasul SAW menjawab, jawapannya adalah Al-Quran. Imam kita adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai panduan untuk kehidupan kita para jemaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ja'alahu amamah qadahu ilal jannah. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran itu akan membawanya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa man ja'alahu khalfah, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar, Al-Quran itu akan menariknya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apakah maksud Nabi SAW letak di hadapan dan letak di belakang? Setentunya bukan fizikal lah. Setentunya ini merupakan bahasa kiasan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depan, dalam erti kata apa para jemaah? Dia menghalalkan apa yang Al-Quran katakan halal. Dia melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan. Apa yang Al-Quran katakan buat, maka dilaksanakan. Apa yang Al-Quran katakan haram, maka dia jauhi daripada dirinya. Ini orang yang menuruti perintah Al-Quran. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang dalam erti kata apa? Dia tidak menuruti perintah Al-Quran. Al-Quran katakan kanan sebagai contoh, maka dia buat kiri. Al-Quran katakan hijau sebagai contoh, maka dia katakan merah. Ini orang yang meletakkan Al-Quran di belakang. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi maksud orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dan bagaimana hal keadaan individu yang menjadikan Al-Quran ini di belakangnya, yakni tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam serta panduannya. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, yang bermaksud barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan esok di hari akhirat kami bangkitkan beliau dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, maka dia bertanya, wahai Tuhanku, kenapakah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulunya aku dapat melihat, dulu di dunia aku dapat menyaksikan, dapat melihat. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Jawapan Allah adalah qala kadzalika atatka ayatuna, maka begitulah dulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan daripada kami, fanasitaha, maka engkau lupakannya, fakadzalikal yauma tunsa, maka engkau hari ini dilupakan. Subhanallah. Jadi apa maksud firman Allah tadi? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Apakah peringatan Allah Subhanahu wa taala? Peringatan Allah itu pelbagai. Yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka balasannya apa? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Peringatan Allah merupakan Al-Quran, peringatan Allah juga merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan nasihat-nasihat dan panduan yang disampaikan oleh para alim ulama. Peringatan Allah Subhanahu wa taala juga adalah takdir. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan ujian supaya ia merupakan peringatan untuk dirinya. Subhanallah. Baru pagi tadi sebagai contoh, mengirim ahli keluarganya ke kuburan yang baru kematian, tapi tetap juga tidak insaf diri, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilalaikan. Peringatan Allah kadang-kadang merupakan musibah dan ujian. Allah uji dia dengan kesakitan, lepas satu kesakitan yang kedua, lepas terus ujian, terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan firman Allah, awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Allah kata, tidakkah mereka ini, golongan yang lalai ini, mereka perhatikan diri mereka. Setiap tahun mereka akan menyaksikan dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Sekali ataupun dua kali mereka kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian lepas ujian lepas ujian, dan ujian itu kadang-kala merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buat muhasabah diri. Tapi mereka individu yang lalai, mereka yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, apa dia buat? Tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia buat saja, dia buat bodoh saja. Ini masalahnya ini. Maka firman Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, balasannya adalah kehidupan di dunia yang sempit. Subhanallah, sempit, banyak masalah, banyak isu, lepas isu dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, dengan cucu, dengan kerja, dengan itu non-stop terus, banyak sangat masalah. Ini dia, cuba buat refleksi diri, sama ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu kita ikuti ataupun kita lalai terhadapnya. Maka di dunia sempit, firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, amat rugi para jemaah esok di akhirat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan beliau dalam keadaan buta. Subhanallah. Waktu di akhirat, tatkala semua hamba Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyaksikan kenikmatan kehidupan di syurga Allah Subhanahu wa taala, dapat menyaksikan sungai-sungai mengalir di syurga Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah kurniakan begitu indah, dapat menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu tinggi, tapi hamba Allah ini dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka begitu rugi hal keadaan individu sedemikian rupa, tidak dapat menyaksikan segala keindahan kehidupan setelah akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada situasi yang sedemikian rupa. Persoalan yang terakhir para jemaah, sekiranya kita dah tahu
itulah maksud kita menjadikan Al-Quran ini sebagai imam. Persoalan yang seterusnya adalah bagaimanakah langkah-langkah yang pertama, macam mana saya nak mula untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai imam saya. Nabi SAW bersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan juga Imam At-Tirmizi yang berbunyi, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, fastazharuhu, lalu dia menghafal isi kandung Al-Quran, fa ahalla halalahu, dan dia menghalalkan segala yang Al-Quran katakan halal, wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan dan dia mencegah daripada segala yang Al-Quran katakan haram, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ada 3 level di sini. Allah katakan, yang pertama, man qara Al-Quran, baca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, kena tahu baca Al-Quran itu dulu. Kepentingan mempelajari untuk membaca Al-Quran. Tidak ada istilahnya, Ustaz, saya rasa saya dah tak mampu untuk membaca Al-Quran, saya dah sampai kepada level, kepada tahap mungkin susah sangat nak masuk. Tidak. Saya pernah bertemu dengan individu umurnya 80 tahun khatam Al-Quran. Apabila ada tekad, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi anda urusan anda. Jadi yang level yang pertama apa? Belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi bersabda lagi, fastazharuhu, lalu dia ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ini nak menghafal Al-Quran tak dapat saya nafikanlah, memerlukan kepada kemampuan peribadi kan. Keinginan tu satu, tapi juga kemampuan. Ada orang mampu, kekuatan mampu untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, tapi ada yang tidak. Jadi ini melihat kepada kekuatan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Tapi perlulah juga. Lagi sekarang ni kita ni dah stay home, kena duduk dekat rumah, stay home kan. Dah halang-halang 30 hari, 2 bulan dekat rumah ni, kita cuba untuk upgrade sikit. Kita cuba untuk hafal sikit, tak habis-habis qul huwallahu ahad. Cuba kita tambah sedikit dengan surah-surah yang lain, wadduha ke, wal asri ke, kita pertingkatkan lagi. Dah hafal juz amma, cuba kita hafal lagi 1-2 surah. Insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi kita urusan kita. Itu level yang kedua, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian poin yang seterusnya Nabi kata, dan ini yang penting, fa ahalla halalah, dan dia menghalalkan, membenarkan segala yang Al-Quran katakan benar, boleh dibuat. Dan dia mencegah daripada segala yang Al-Quran katakan haram, awak kena jauhi, maka dia jauhi. Ini dia individu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Level yang ketiga ini yang luar biasa para jemaah. Ia memerlukan yang terpenting, yang paling utama. Kemudian ia juga merupakan level ataupun stage, tahap yang boleh kita katakan agak berbahaya apabila tidak mendapatkan panduan yang boleh kita katakan diiktirafi. Ini kena amat berhati-hati. Kerana kita ingin membaca Al-Quran ini bukan seperti kita membaca buku biasa, tidak. Ia memerlukan kepada panduan untuk memahami isi kandung Al-Quran. Walaupun kita ini fasih berbahasa Arab, kita buka Al-Quran, lembaran Al-Quran, lalu kita cuba untuk memahami ayat-ayatnya. Sebahagian daripada ayat straightforward, tapi sebahagian daripada ayat ia merupakan mungkin ayat yang sudah terhapus hukumnya. Macam mana kita nak tahu kan? Kita kena buka penafsiran, kitab-kitab yang lain untuk memahami latar belakang sesuatu ayat. Jadi, untuk memahami isi kandung Al-Quran, ia memerlukan kepada panduan. Ia memerlukan kepada panduan, guru yang mampu untuk mengajar, dan tidak boleh hanya sekadar online. Subhanallah, saya nak nasihat kepada para jemaah semua. Saya bukan banyak lah, tapi pernah bertemu dengan beberapa individu yang walaupun niatnya ikhlas untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, tapi kerana salah faham akan Al-Quran, salah faham akan sunnah Nabi SAW, maka beliau tersesat pemahamannya. Ada yang menyeleweng pemahamannya. Jadi ini kenapa? Apabila tidak ada panduan yang tepat, apabila beliau ini berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk memahami sunnah Nabi melalui terjemahan semata-mata, jadi itu tidak mencukupi. InsyaAllah ini Ramadan kali ini kita tekad dalam hati kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kita mulakan dengan bacaan dulu. Sekarang ni Alhamdulillah saya lihat dah ada banyak kos, kelas-kelas online punya YouTube video mengajar kita untuk belajar Al-Quran.
Yang kedua, kita ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran, kita cuba untuk tambah beberapa ayat-ayat yang kita tahu ayat ni ayat special, mungkin kita suka ayat kursi ke, kita hafal surah-surah juz amma ke untuk supaya dapat memimpin solat tarawih. Kemudian yang ketiga, ini tentang menghalalkan ataupun membenarkan isi kandung Al-Quran, menuruti ajaran Al-Quran. Ini memerlukan kepada panduan, maka kita perlu mendengar kelas-kelas agama. Kita lihat dekat YouTube sekarang kan, ada beberapa asatiza ada kasih kelas penafsiran. Ini perlu untuk kita ikuti dan perlu untuk kita hayati supaya dapat kita mengamalkan level yang ketiga, dalam rangka kita menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bagi kita taufik dan inayah bagi segala hasrat di hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.